Ulangan bab 24. Seandainya seorang lelaki meminang seorang perempuan dan memperistrinya, tetapi kemudian dia tidak menyukai perempuan itu lagi, setelah mendapati ada sesuatu aib padanya, maka dia boleh menulis serta menyerahkan surat cerai kepada perempuan itu dan menyuruh dia pergi dari rumahnya. Setelah perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, dia boleh menjadi istri orang lain. Tetapi jika suaminya yang kedua itu juga tidak menyukainya, lalu menulis dan menyerahkan surat talak kepada perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau sekiranya suaminya yang terakhir itu meninggal, maka suaminya yang pertama, yang dahulu telah menyuruhnya pergi, tidak boleh mengambilnya kembali menjadi istri setelah perempuan itu ternajis, kerana hal itu keji di hadapan Tuhan. Janganlah kamu datangkan dosa atas negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai harta pusaka. Apabila seorang lelaki baru menikahi seorang perempuan, dia tidak boleh pergi berperang dan tidak boleh dibebani urusan apa-apapun. Hendaklah dia diberi kelepasan selama setahun untuk mengurus rumah tangganya dan menyenangkan hati istrinya itu. Janganlah sesiapa pun mengambil tempat mengisar atau batu kisar sebagai gadaian, kerana itu bererti dia mengambil penyambung hidup sebagai gadaian. Jika didapati bahawa seseorang menculik seorang saudaranya daripada orang Israel, lalu menjadikannya sebagai hamba atau menjualnya, maka hendaklah penculik itu dihukum mati. Demikianlah hendaknya kamu menyingkirkan yang jahat daripada kalanganmu. Berwaspadalah sekiranya munculnya penyakit kusta, maka berhati-hatilah melakukan segala yang diajarkan kepadamu oleh para imam Lewi, seperti yang kuperintahkan kepada mereka. Demikianlah perlu kamu lakukan dengan cermat. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam dalam perjalananmu setelah keluar dari Mesir. Apabila kamu meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, jangan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil jaminannya. Berdirilah di luar dan biarlah orang yang kamu beri pinjaman itu membawa jaminannya kepadamu di luar. Jika dia seorang miskin, jangan sampai waktu tidur kamu tahan jaminannya itu. Hendaklah kamu kembalikan jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya dia dapat tidur dengan memakai pakaiannya sendiri dan memohonkan berkat bagimu. Dengan demikian, kamu dipandang benar di hadapan Tuhan Allahmu. Jangan tindas orang upahan yang miskin dan melarat, baik saudaramu maupun pendatang yang ada di negerimu, di dalam kotamu. Berikanlah upahnya sebelum matahari terbenam setiap harinya, kerana dia miskin, hidupnya bergantung pada upah itu. Jangan sampai dia berseru kepada Tuhan mengenai kamu, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Seorang ayah tidak boleh dihukum mati kerana anaknya, dan anak tidak boleh dihukum mati kerana ayahnya. Hendaklah setiap orang dihukum mati atas dosanya sendiri. Jangan putar balikan keadilan kaum pendatang atau anak yatim. Jangan ambil pakaian seorang balu sebagai gadaian. Ingatlah bahawa dahulunya kamu juga hamba di Mesir, lalu Tuhan Allahmu membebaskan kamu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan kamu melakukan hal ini. Setelah kamu menuai hasil tanahmu, lalu ternyata tertinggal seberkas di ladangmu, jangan kembali untuk mengambilnya. Itulah bahagian para pendatang, anak yatim dan balu. Dengan demikian, Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dalam segala pekerjaan tanganmu. Setelah kamu menjolok buah pokok zaitunmu, jangan kau periksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bahagian para pendatang, anak yatim dan balu. Demikian pula setelah kamu memetik hasil kebun anggurmu, jangan kamu balik untuk memetik sekali lagi. Itulah bahagian para pendatang, anak yatim dan balu. Ingatlah bahawa dahulunya kamu juga hamba di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan kamu melakukan hal ini. Ulangan bab 25. Seandainya timbul persengketaan antara beberapa orang,
Lalu mereka pergi ke muka pengadilan dan diadili. Lalu seorang didapati tidak bersalah dan seorang lagi dihukum kesalahannya. Jika kemudian orang yang bersalah itu patut disebat, maka hakim harus menyuruh dia meniarap dan menyuruh seseorang menyebat si pesalah itu di hadapan hakim dengan jumlah sebatan yang setimpal dengan kadar kesalahannya. Namun tidak lebih daripada 40 kali. Jika dia disebat lebih daripada jumlah tersebut, maka bererti saudaramu dihina di hadapan matamu. Jangan berangus mulut lembu yang sedang mengirik bijian. Jika orang yang bersaudara tinggal bersama-sama, lalu seorang daripada mereka meninggal tanpa mempunyai anak lelaki, maka janganlah istri orang yang meninggal itu berkahwin lagi dengan orang di luar keluarganya. Iparnya harus datang kepadanya, meminangnya menjadi istrinya, dan memenuhi kewajipan perkahwinan ipar terhadapnya. Anak sulung yang dilahirkan perempuan itu akan menjadi penegak nama saudara yang meninggal itu, supaya namanya tidak terhapus daripada kalangan Israel. Jika orang itu tidak mahu menikahi istri saudaranya, maka hendaklah balu itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya dalam kalangan orang Israel. Dia tidak mahu memenuhi kewajipan perkawinan ipar terhadap aku." Setelah itu, para tua-tua kota harus memanggil orang itu dan berbicara kepadanya. Jika dia tetap pada pendiriannya dan berkata, "Aku tidak mahu memperistrinya," maka hendaklah istri saudaranya itu mendekati orang itu di hadapan mata para tua-tua itu, lalu menanggalkan kasut daripada kakinya dan meludahi mukanya sambil berkata, "Beginilah orang yang tidak mahu membina keluarga saudaranya akan diperlakukan." Maka di Israel, nama keluarganya akan disebut keluarga yang kasutnya ditanggalkan. Jika dua orang sedang berkelahi satu sama lain, lalu istri salah seorang datang untuk menolong suaminya daripada orang yang memukulnya, dan dia menghulurkan tangannya lalu mencengkeram kemaluan orang itu, maka hendaklah kamu memotong tangan perempuan itu dan jangan berasa hibah terhadapnya. Jangan ada batu timbangan yang berlainan, yaitu yang besar dan yang kecil di dalam kantungmu. Di dalam rumahmu jangan ada penyukat yang berlainan, yaitu yang besar dan yang kecil. Sebaliknya, hendaklah kamu memiliki batu timbangan yang tepat dan benar, juga penyukat yang tepat dan benar, supaya lanjut umurmu di tanah yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan Allahmu memandang keji semua orang yang berbuat demikian, yaitu semua orang yang melakukan kecurangan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek terhadap kamu dalam perjalananmu setelah kamu keluar dari Mesir. Ketika kamu lelah dan penat, mereka mendatangimu di jalan dan menyerang barisan belakangmu, yaitu semua orang lemah yang ketinggalan di belakang kamu. Mereka tidak takut kepada Allah. Jadi, apabila Tuhan Allahmu telah mengurniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh di sekelilingmu, di negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu, sebagai harta pusaka untuk diduduki, oleh itu, hendaklah kamu hapuskan ingatan kepada orang Amalek daripada kolong langit. Jangan lupa. Ulangan bab 26. Kelak apabila engkau telah masuk ke negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai harta pusaka, dan engkau telah memilikinya serta tinggal di dalamnya, hendaklah kamu mengambil sebahagian hasil pertama daripada segala hasil tanahmu yang kamu kumpulkan daripada negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Letaklah semua itu di dalam bakul, lalu pergilah ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu sebagai tempat untuk menegakkan namanya. Datanglah kepada imam yang ada pada waktu itu dan katakanlah kepadanya, "Pada hari ini aku menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu bahwa aku telah memasuki negeri yang telah disumpahkan Tuhan untuk memberikannya kepada nenek moyang kita.
Maka hendaklah imam mengambil bakul itu daripada tanganmu dan meletakkannya di depan mazbah Tuhan Allahmu. Kemudian hendaklah kamu berkata di hadapan Tuhan Allahmu, nenek moyangku seorang Aram, seorang pengembara. Dia pergi ke Mesir dan tinggal di sana sebagai pendatang dengan jumlah beberapa orang sahaja. Tetapi di sana dia menjadi sebuah bangsa yang besar, kuat dan ramai jumlah mereka. Kemudian orang Mesir menyeksa dan menindas kami, serta mengerah kami melakukan pekerjaan yang berat-berat. Kami pun berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Tuhan mendengar suara kami dan melihat penderitaan dan kesengsaraan kami dan penindasan terhadap kami. Kemudian Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang perkasa dan lengan yang terhulur, dengan kehebatan yang besar dan dengan pelbagai tanda ajaib serta mujizat. Dia membawa kami ke tempat ini dan memberi kami negeri ini, sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sekarang lihatlah, aku membawa hasil pertama dari tanah yang telah kau kurniakan kepadaku, ya Tuhan. Sesudah itu, letakkanlah semua itu di hadapan Tuhan Allahmu, dan sujudlah menyembah di hadapan Tuhan Allahmu. Kemudian bersukarialah kamu, Bani Lewi, serta kaum pendatang yang ada dalam kalanganmu, kerana segala kebaikan yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada keluargamu. Setelah kamu selesai membayar segala persembahan 1/10 daripada hasil tanahmu pada tahun ketiga, yaitu tahun pembayaran persembahan 1/10, maka berikanlah persembahan itu kepada Bani Lewi, kaum pendatang, para anak yatim dan balu, supaya mereka dapat makan di kotamu sampai kenyang. Sesudah itu, katakanlah di hadapan Tuhan Allahmu, aku telah mengeluarkan persembahan suci itu dari rumahku dan memberikannya kepada Bani Lewi, kaum pendatang, para anak yatim dan balu, selaras dengan segala perintah yang kau berikan kepadaku. Aku tidak melanggar atau melupakan apa-apa pun daripada perintahmu. Daripada persembahan itu, tidak sesuatu pun ku makan ketika aku berkabung. Tidak sesuatu pun ku keluarkan ketika aku dalam keadaan najis. Dan tidak sesuatu pun ku persembahkan kepada orang mati. Sebaliknya, aku mematuhi Tuhan Allahku dan melakukan segala yang engkau perintahkan kepadaku. Lihatlah dari kediamanmu yang suci, dari syurga, dan berkatilah umatmu Israel, serta tanah yang engkau berikan kepada kami, seperti yang telah engkau sumpah kepada nenek moyang kami, sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan kamu untuk melakukan kanun dan peraturan ini. Maka peganglah dengan teguh dan lakukanlah semuanya dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu. Pada hari ini, kamu telah menyatakan bahawa Tuhan ialah Allahmu dan bahawa kamu akan hidup menurut jalannya, akan berpegang teguh pada kanunnya, perintahnya dan peraturannya, serta akan mematuhinya. Pada hari ini juga, Tuhan menyatakan bahawa engkau ialah umat kesayangannya sendiri, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahawa engkau harus berpegang teguh pada segala perintahnya. Dia akan meninggikan kamu di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, serta terhormat. Kamu juga akan menjadi umat yang suci bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Ulangan bab 27. Musa dan para tua-tua Israel memberikan perintah kepada bangsa itu demikian. Peganglah dengan teguh segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan, menuju negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu, dirikanlah beberapa batu besar, lalu tempelkan lepa pada batu-batu itu. Setelah kamu menyeberang, tuliskanlah pada batu-batu itu semua kata dalam hukum Taurat ini, supaya kamu dapat masuk ke negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu.
seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan, batu-batu itu seperti kuperintahkan kepadamu pada hari ini, hendaklah kamu dirikan di Gunung Ebal dan tempelkan lepa pada batu-batu itu. Di sana, hendaklah kamu bangunkan sebuah mazbah yang terbuat daripada batu bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu gunakan sebarang perkakas besi pada mazbah itu. Hendaklah mazbah bagi Tuhan Allahmu itu dibangunkan daripada batu yang belum dipahat, dan hendaklah di atasnya kau persembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Persembahkanlah juga korban-korban kedamaian, lalu makanlah semua itu di sana dan bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu. Tuliskanlah pada batu-batu itu semua kata dalam hukum Taurat ini sejelas-jelasnya. Kemudian Musa dan para imam Lewi berbicara kepada semua orang Israel. Diamlah dan dengarlah, wahai orang Israel. Pada hari ini kamu telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, patuhilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah segala perintahnya serta segala kanunnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari itu juga, Musa memberikan perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, hendaklah suku-suku ini berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati umat itu. Suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan hendaklah suku-suku ini berdiri di Gunung Ebal untuk menyampaikan kutukan. Suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan, serta Naftali. Kemudian hendaklah Bani Lewi berkata kepada semua orang Israel dengan suara nyaring, terlaknatlah orang yang membuat patung ukiran atau patung tuangan daripada logam, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya secara sembunyi-sembunyi. Lalu seluruh bangsa itu harus menjawab, amin. Terlaknatlah orang yang mengaibkan ayah dan ibunya. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang memindahkan tanda sempadan tanah jirannya. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang menyesatkan orang buta di jalan. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang memutarbalikkan keadilan kaum pendatang, anak yatim dan balu. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang bersetubuh dengan istri ayahnya, kerana dia telah mengaibkan ayahnya. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang bersetubuh dengan apa-apapun jenis haiwan. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang bersetubuh dengan saudaranya perempuan, yaitu anak ayahnya atau anak ibunya. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang bersetubuh dengan ibu mertuanya. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang membunuh jirannya dengan sembunyi-sembunyi. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang menerima rasuah untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terlaknatlah orang yang tidak menegakkan perkataan hukum Taurat ini dengan melaksanakannya. Lalu seluruh bangsa itu harus berkata, amin.